Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda semua. Pertamanya saya ingin mengucapkan jutaan tahniah dan selamat datang ke UTHM kepada semua pelajar-pelajar baru. So lepas ni anda telah bergelar sebagai mahasiswa ataupun mahasiswi UTHM. Bagi pelajar tahun 2 ataupun tahun 3 di kampus, saya juga mengalu-alukan anda untuk menyatakan bahawa perjalanan karier anda masih belum terlambat, di mana banyak perkara-perkara yang anda boleh perbaiki dalam memastikan anda bersedia dalam menghadapi industri di luar kelab. Alright, bagi pelajar tahun akhir, ini perkara yang perlu diketengahkan dan ini juga perlu diambil berat. Okey, kerana anda berada pada satu tahap yang terakhir sebelum anda menembusi pasaran ataupun pekerjaan di luar nanti. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Profesor Madya Dr. Syarul Azmi bin Osman selaku jurulatih kerjaya anda dan juga selaku penasihat akademik. Di sini saya ingin berkongsikan sedikit pengalaman dan juga tips kerjaya dalam memastikan keboleh pasaran diri anda untuk menembusi industri ataupun ruang pekerjaan akan datang. Antara perkara yang perlu diberi penekanan oleh anda semua adalah berkenaan resume. Resume, anda tahu apa itu resume? Resume merupakan salah satu dokumen yang memberi penerangan tentang diri anda, maklumat pencapaian akademik anda, pengalaman pekerjaan anda, latihan industri dan sebagainya, dan juga maklumat-maklumat yang penting yang diperlukan oleh pihak syarikat seperti hard skill maupun soft skill untuk anda berikan kepada pihak majikan ataupun syarikat untuk mereka nilai kekuatan diri anda bagi memenuhi ruang-ruang yang terdapat ataupun peluang pekerjaan yang terdapat di dalam syarikat mereka. Untuk makluman anda semua, hasil perkongsian saya bersama pegawai-pegawai universiti dan juga pihak syarikat yang terlibat dalam perkongsian dua hal tersebut, rata-rata menyatakan bahawa resume ini sangat penting, di mana di peringkat syarikat itu sendiri biasanya dia mengambil masa lebih kurang daripada 3 minit. Itu maksimum lah tu 3 minit. So basically dia kurang daripada 3 minit untuk melihat ataupun menilai semula resume anda. Cuba bayangkan anda belajar di sebuah universiti, for example di UTHM, anda mengambil satu course di mana course tersebut, bidang tersebut mengambil masa selama 4 tahun. Okey, dalam masa 4 tahun tersebut anda perlu menterjemahkan segala aspek ataupun pengalaman diri anda tersebut dalam satu paper, dan paper tersebut dinilai di pihak syarikat selama kurang daripada 3 minit. Jadi, resume anda perlulah ringkas, tepat dan padat. Antara elemen penting yang perlu ataupun terdapat di dalam resume anda adalah antaranya elemen soft skill dan elemen hard skill. Kita beri tumpuan dahulu kepada elemen hard skill, alright? Di mana di dalam elemen hard skill ni perlu kita menengahkan elemen perkara-perkara yang berkaitan dengan kelayakan akademik, alright? Sebagai contoh, kelayakan diploma, sarjana muda, okey, dan seterusnya lah. Itu penting di mana pihak syarikat perlu mengambil maklum calon-calon yang mereka perlukan. So nyatakan sekali program-program yang anda masuk, contohnya sarjana kejuruteraan mekanikal dan pembuatan, majoring dalam apa, pembuatan industri dan sebagainya. Itu penting. Alright, selain daripada itu, pengalaman pekerjaan anda juga memainkan peranan, di mana mereka akan melihat sama ada anda ni boleh ataupun berkeupayaan dalam menangani tekanan di tempat kerja ataupun dengan berhubung dengan rakan sepejabat dan sebagainya. So kelayakan pekerjaan ini juga antara yang dilihat adalah latihan industri. Ramai para pelajar semua mengatakan bahawa mereka tidak berpengalaman. Sebagai contoh fresh grad, kata kami tak ada pengalaman, so bagaimana kami nak menempa nama di peringkat industri? Jadi gunakanlah slot latihan industri ini sebagai salah satu milestone ataupun merit di mana anda dapat kelayakan ataupun pengalaman anda bekerja di mana-mana syarikat. Jadi latihan industri ataupun kerja sambilan sepanjang semester anda itu penting dalam
mencorakkan ataupun you punya career roadmap tu sangat baik. Okey, selain daripada itu, penguasaan bahasa juga perlu dititik beratkan. Selain daripada bahasa Malaysia, English ataupun mungkin bahasa asing lah, sebagai contoh bahasa Cina, bahasa Perancis, Jepun dan sebagainya turut memberi implikasi. Ini perkongsian yang kita dapat lah di kalangan pihak-pihak syarikat yang mana kita berjumpa dalam satu conference dan sebagainya. Antara isu lain yang penting dalam hard skill ni adalah skill pengkomputeran. Itu memang penting bagi kejuruteraan ni. Pelajar kejuruteraan biasanya dia akan pergi kepada syarikat-syarikat elektronik, sebagai contoh Intel, Semicon dan sebagainya, pembuatan kereta dan sebagainya. Jadi antara persijilan komputer yang penting adalah contoh SolidWorks, CATIA ataupun any statistik program, SPSS dan sebagainya, Python. Itu semua penting untuk you all gila ataupun untuk you all pilih. Ini berdasarkan ataupun bergantung kepada anda punya direction. Selepas ni anda nak jadi apa? Ada setengah orang nak jadi memang bekerja sebagai jurutera di syarikat elektronik. So dia ada requirement, dia ada target. So you kena fulfill you punya target. Baru mudah untuk you penetrate kepada industri-industri yang memang you minat. Okey, kalau nak kerja oil and gas dan sebagainya, ada elemen ataupun ada course yang bersesuaian yang perlu you ambil supaya pihak industri senang. Dia tahu dah you ada pengalaman, ada ilmu, knowledge dan sebagainya. Jadi mudah untuk mereka tap dan terus strive jalan terus company tu. So mudah. Okey, selain daripada itu terdapat juga maklumat-maklumat penting selain daripada yang saya nyatakan tadi. Ada juga bolehlah tambah baik dari sudut mungkin selain daripada komputer tu mungkin ada elemen-elemen yang lain. Contohnya you sebagai content creator, so you berfikiran yang lebih ataupun mungkin idea yang lebih banyak, so mungkin kat situ you boleh tambah di dalam you punya penulisan resume. Ini sedikit sebanyak memberi satu daya tarikan pihak syarikat terhadap kepribadian dan juga ilmu pengetahuan yang you ada untuk mereka sama-sama ambil you bekerja dan terus memacu ke hadapan. Ini penting. Alright. Okey, elemen seterusnya adalah elemen soft skill. Alright, di mana di dalam elemen soft skill ni terdapatnya elemen ataupun teknik-teknik pengurusan masa, kemahiran berkomunikasi, problem solving, leadership dan sebagainya. Yang ini sangat susah untuk kita gambarkan dalam resume. Okay, kalau you tulis you seorang yang mempunyai pengurusan masa yang terbaik, macam mana you nak terjemahkan? Okay, anda seorang yang leadership, memang berkepimpinan. So macam mana you nak terjemahkan dalam bentuk resume? You tak boleh simply tulis you leadership, good time management dan sebagainya. So company tak dapat nak melihat. So bagaimana cara mereka menilai adalah dengan melihat aktiviti-aktiviti di luar akademik. Sebagai contoh, anda mungkin join program-program dan anda dilantik sebagai setiausaha ataupun anda dilantik sebagai pengarah program, for example. Okey, daripada anda sebagai pengarah program, pihak syarikat secara tidak langsung dia melihat anda sebagai pengarah program, secara langsung anda akan ada leadership. Okey, anda boleh manage. Okey, kalau ada masalah program dan sebagainya, anda mampu dan berupaya untuk menyelesaikannya. Itu antara tangible-nya yang company yang lihat. Kita tak nampak. Kita nampak hanya sekadar join program dan sebagainya. Itu penting. Okey, kita kena lihat daripada aspek yang you kena think out the box lah, apa yang company perlukan. Company dia akan tengok dari perspektif yang berbeza daripada apa yang kita lihat. Itu penting. Jadinya selepas ini macam mana you nak dapat? So be aktif dalam mana-mana club ataupun community kat luar. Okey, buat volunteerism, khidmat masyarakat. Itu nanti lebih you punya pengalaman penampilan diri akan secara tidak langsung akan berubah. Okey, bila you berurusan dengan komuniti luar, you berbagai ada yang you jumpa dari kalangan pelajar sekolah rendah, sekolah menengah. So you berkongsi pengalaman dan you punya dapatan. So di situ intonasi lenggoknya berbeza berbanding dengan bila you buat khidmat masyarakat bersama dengan ketua kampung, okey, penduduk-penduduk di sekitar. Itu berbeza dengan bila you berurusan dengan pihak syarikat yang pihak korporat. Itu memang ada pelbagai dia punya ni lah landscape. So penting, pengalaman tu sangat penting bila you masukkan dalam you punya resume sebagai you punya soft skill. Ini memberi satu kelebihan pada diri you untuk pihak syarikat mempertimbangkan peluang-peluang yang ada, sekaligus you getting hired lah bekerja dengan syarikat tersebut. Okey.